Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk penyelesaian masalah melibatkan masa. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 153. Kita akan sama-sama menjawab soalan 4 dan 5. Soalan 4. Baiklah, kita tengok soalan ayatnya. Jam menunjukkan waktu pagi di Seremban. Okey, ini jam dia, iaitu menunjukkan pukul 9.24 AM. Ataupun AM ni kita panggil pagi. Okey, masa di Seremban awal 1.5 jam dari masa di bandar P. Okay, maksudnya Seremban ini berada di hadapan awal daripada P. Okay, jadi soalan dia, nyatakan masa di bandar P ketika itu. Okay, jadi untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita boleh lukis satu garis masa, satu tempat macam ni, yang mana kita namakan dua tempat, iaitu P dan S. S itu Seremban. Okay. So ini dua tanda. Okey, oleh kerana masa di Seremban awal, jadi Seremban duduk di hadapan. Okey, manakala ini ialah bandar P. Okey, kita tahu masa ditunjukkan ni 9.24 ni ialah di bandar Seremban, jadi kita tulis sini 9.24 AM. 9.24 AM. Jadi, jarak masa antara bandar P dan S ialah 1.5 jam. Okey, jadi soalan tanya, berapakah masa ataupun nyatakan masa di bandar P? Jadi, secara logiknya, waktunya ialah sebelum pukul 9.24. Okey, sebab Seremban lagi awal. Okey. Jadi caranya ialah kita akan tolak. Okay, kita tulis ayat matematik ni, matematik dahulu, iaitu 9.24 AM. Kita akan tolak 1.5 jam. Okay, cuma masalah di sini ialah 1.5 jam ini dinyatakan dalam bentuk perpuluhan. Okay. Jadi kita tak tahu 1 jam berapa minit, perpuluhan 5. Okay. Jadi cara dia yang pertama, kita nak tukarkan 1.5 jam ni berapa minit dan juga berapa jam, kita boleh cerakinkan. Okay. So kita tulis dulu sini 1.5 jam kita boleh asingkan, yang mana dia ialah 1 jam. Kita cikgu alih sikit. Okay. Yang mana dia bersamaan, kita cerakin nombor perpuluhan, kita tulis 1 jam ataupun 1.0 jam berapa, iaitu 1 jam tambah 0.5 jam. Okay. Sekarang 1 jam kita tak ada masalah, memang kita dah tahu 1 jam. Cuma masalah sekarang 0.5 jam ini berapakah nilainya dalam minit. Okey, jadi jam nak ke minit, kita kena tulis sedikit konsep penukaran unitnya. Jam nak ke minit, kita akan darab. Okey, darab berapa? Darab 60. Okey, kerana apa darab 60? Kerana 1 jam tu bersamaan 60 minit. Okey, jadi kita akan buat ayatnya ialah 0.5 kita akan darab 60. Okay, jadi ini ialah nombor perpuluhan. Kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan dahulu.
Dia jadi 5. Jadi kita darab macam biasa. 5 darab 60. Okay, so kita darab 60 ke atas lah sebab dia 2 digit. Jadi sifar kali 5 sifar. 6 kali 5 300. Jadi kita dapat jawapannya 300. Kemudian tadi kita dah gerak titik perpuluhan ke kanan. So kita pulangkan balik titik perpuluhannya satu kali. Okay, jadi kita dapat sini. Maka kita tahu sifar perpuluhan 5 jam ni ialah 30 minit. So kita tulis 30 minit. Okay, ini bermakna 9.24 AM ni akan tolak. Okay, kita tulis semula 9.24 AM akan tolak. Okay, 1 jam. Kemudian 30 minit. Sifar perpuluhan 5 jam ni ialah 30 minit. So kita tulis 30 minit. Okay, jadi kita akan buat bentuk lazim untuk melakukan jalan kira ni. Okay, so kita buat macam ni. Kita buat jam dan minit. Kemudian kita tolakkan. Jadi unit dia ialah, yang kat sini ialah jam. So kita tulis jam ni. Okay, kita tulis jam. Okey, sini jam, manakala di sebelah ni ialah minit. Okay, sekarang kita akan tolakkan 9.24 ataupun 9 jam 24 minit. Kita akan tolak 1 jam 30 minit. Okay, sekarang kita tolak. Kita tengok 24 tolak 30. Okey, kita tak boleh tolak 4 tolak sifar ataupun kemudian 2 tolak 3 pinjam, tak boleh. Kita kena baca sekaligus. Okey, maksudnya 24 minit nak tolak 30 minit tak boleh. Jadi kita akan pinjam rumah jam. Jam akan jadi 8 dan 1 jam akan berpindah ke rumah minit, tapi dia bukan sebagai 1 jam, dia akan menjadi 60 minit. Jadi 24 ni akan tambah 60. Okey. Okey, sekarang 24 tambah 60 kita dapat 84. Jadi kita akan buat 84 tolak 30. Okay, so 4 tolak sifar 4, 8 tolak 3 5. Okey, jadi kita dapat minit kat sini ialah 54. Kemudian 8 tolak 1 ialah 7. Okey, kita dapat jawapannya 7 jam 54 minit. Tapi soalan nakkan masa, jadi jawapannya ialah pukul 7.54. Okey, so kita tulis tu 7 titik tindih 54 AM. Okey, okay, inilah masa untuk bandar P. Okey, so kita tulis jawapan ni. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan 4. Okey, logik lah. Logik, kenapa logik? Kerana masa di Seremban awal iaitu pukul 9, jadi bandar P itu sebelum pukul 9 iaitu pukul 7.54. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 5A. Selesaikan masalah di bawah. Okay, masa di Johannesburg, Afrika Selatan lewat 6 jam dari Malaysia. Pada pukul berapakah peminat bola sepak di Malaysia akan mula menonton siaran langsung perlawanan itu? Okey, kita tengok sini, kata kuncinya ialah lewat 6 jam. Kemudian perlawanan akhir bola sepak ni bertempat di Johannesburg iaitu pukul jam 17.00. Jadi kita boleh buat satu garis masa. Okay, selain betul kita juga boleh buat arah macam ni. Cikgu buat, kalau biasa soalan macam ni, cikgu buat arah mata angin macam ni. Okay, macam ni. Jadi dekat tengah-tengah itu ialah Malaysia.
lain. Okay. Okay. Kemudian Johannesburg, Afrika Selatan berada dekat sini ya. So cikgu tulis tu AS. Okay. Okay. So dia berbeza 6 jam lewat. Okay. Okay. Jadi sekarang ni di Afrika Selatan pukul 17.00. Okay. Jadi dia tanya berapakah pukul Malaysia, maka logiknya ialah Malaysia berada di hadapan lah. Okay. Bila berada di hadapan berapa? 6 jam. Jadi kita akan buat bentuk lazim. Kita akan tambahkan 17.00 akan tambah 6 jam. Okay. So seperti biasa kita letak dia punya rumah yang terlibat ialah jam dan minit. Jam, minit. Jadi kita ambil 17.00. Kita akan tambah 6 jam. Minit tak ada Jadi kita tulis sini jawapannya sifar tambah sifar. 7 tambah 6, 13. 1 tambah 1, 2. Jadi kita dapat jam. Okey, cikgu jawab dalam sistem 24 jam iaitu waktu di Malaysia iaitu jam 23.00. Okey. So, kita tulis ni jam 23.00. Jadi inilah dia waktu ataupun pukul berapa yang peminat bola sepak akan menonton siaran tersebut. Okey, iaitu 23.00. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Maheswaran bekerja di Bern, Switzerland. Okey, ini tempat bekerja Maheswaran iaitu Switzerland mulai Januari 2022. Keluarganya menetap di Dungun, Terengganu. Okey. Beza masa di antara Bern dengan Dungun ialah 7 jam. Maheswaran membuat panggilan video dengan keluarganya mulai jam 11.35 waktu di Bern. Okey, ini kata kuncinya. Okey, jadi soalan dia, pukul berapakah panggilan video itu bermula di Dungun. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini kita buat bentuk ataupun arah mata angin seperti tadi. Itu pertama sekali kita buat dulu arah macam ni, yang mana di tengah-tengah tu ialah Malaysia. Okey. Malaysia tu maksudnya di Terengganu. So kat tengah-tengah ni Malaysia. Okay, kenapa kita buat mata angin macam ni? Kerana dia melibatkan siang dan malam dan siapa yang dulu. Okey, ini ialah kedudukan matahari. Ini menunjukkan Malaysia dahulu, kemudian barulah Switzerland. Switzerland ni ialah Eropah, jadi cikgu buat dekat atas ni iaitu S. Okey, kemudian jarak antara Switzerland dengan Malaysia ini jarak masanya ialah 7 jam. Okey, maksudnya Malaysia berada di hadapan 7 jam. Okay, dan waktu di Switzerland ialah 11.35. Jadi soalan tanya, pukul berapakah waktu di Dungun? Jadi kita akan ambil pukul 11.35, kita akan tambah 7 jam. Kenapa tambah 7 jam? Kerana Malaysia berada di hadapan Switzerland. Okey. Jadi kita boleh buat bentuk lazim dahulu. Okey. Jam dan minit seperti biasa. Jam dan minit. Okay, kita tulis jam dan minit. Sekarang kita nak mendapatkan waktu di Dungun.
kita akan ambil waktu di Switzerland. Bern Switzerland tu ialah 11.35. Kita akan tambah. Okey, ini ialah sistem 24 jam sebab dia ada jam dekat depan. Jadi kita akan tambah 7 jam. Minitnya sifar. Okay, jadi kita tambah 5 tambah sifar 5, 3 tambah sifar 3, 1 tambah 7 8 dan 1 di depan. Jadi jawapannya ialah 18 jam 35 minit. Tapi soalan nakkan kita tanya pukul berapa, pukul berapa waktu di Dungun. Jadi kita akan tulis dalam sistem 24 jam, iaitu jam 18.35. Okey, inilah dia waktu panggilan video itu bermula di Dungun, okey, iaitu 18.35. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B2, 2 Roman. Tadi 1 Roman, sekarang 2 Roman. Mereka berbual selama 25 minit. Bilakah masa panggilan video itu tamat? Okay, kita tengok tadi, kita ambil waktu dekat Dungun tadi bermula 18.35. Jadi, oleh kerana dia berbual, logiknya masa itu akan berada di hadapan, akan bergerak ke hadapan. Ini bermakna kita akan tambahkan 25, okey? Sebab soalan nakkan tanya pukul berapakah video itu tamat. Okay, jadi seperti biasa kita ambil dulu bentuk lazim. Kita tulis unit terlibat iaitu jam dan minit. Kita tengok waktu di Berlin ialah 11.35. Jadi kita tulis jam tu 11. Okey, minit dia 35. Oleh kerana dia berbual, maka kita akan tambahkan 25 minit. So, kita tambah 25. Jadi kita dapat, kita tengok sekaligus 35 tambah 25. 5 tambah 5 ni kita boleh tambah. 5 tambah 5, 10. Kemudian 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6. Kemudian ini jadi kekal, jadi 11. Okay, kita tahu jam ni ialah 11.60, tapi kita tak sebut 11.60. Kita akan tulis pukul berapakah dia tamat. Dia akan jadi pukul 12. Kita cakap 12 malam. Tengok. Ini 11.35 ni AM. Jadi kita akan dapat pukul 12 AM ataupun sistem 24 jam kita jawab jam jam 12 sifar-sifar. Okay, inilah dia. Kita panggil masa panggilan video itu tamat, iaitu pukul 12 PM ataupun jam 12 sifar-sifar. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Satu persidangan antarabangsa disiarkan secara langsung pada 9 Februari 2022. Ini kata kuncinya, dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC ke beberapa buah negara di seluruh dunia. Okey, jadi ada persidangan yang mana diadakan secara langsung di seluruh dunia. Okey, jadi persidangan itu bermula pada jam 9.30, maksudnya 9.30 AM. Okey, kemudian waktu Putrajaya mendahului waktu Helsinki selama 5 jam. Nyatakan waktu Helsinki, Finland ketika berada di ketika persidangan itu bermula. Okey, jadi ini kata kuncinya,
5 jam mendahului. Okey, maksudnya berada di depan. Okey. Okey, kalau kita masih ragu-ragu atau tak faham, cikgu cadangkan kita buat arah mata angin macam ni, yang mana kita letakkan di tengah itu ialah di Malaysia. Okey. Jadi seperti biasa, M itu Malaysia. Penting untuk kita letak belah kanan ini matahari, yang menunjukkan Malaysia dahulu jumpa matahari. Maksudnya Malaysia siang dulu. Okey. Dan kita kena faham Helsinki itu ialah di Finland. Finland itu ialah negara di Eropah. Jadi kita buat dekat belah kiri, kita buat dekat atas ni Finland. Jadi jaraknya ialah 5 jam. 5 jam ni maksudnya bezanya. Jadi sudah pastilah Malaysia berada di hadapan. Okey, mendahului tu. Jadi soalan tanya, nyatakan waktu di Helsinki. Jadi kita akan tolak kerana maklumat diberi ialah waktu di Malaysia. Okey, jadi kita buat bentuk lazim. Jam dan minit. Kita akan tolak. So, seperti biasa, kita perlu ada unit jam dan minit. Jadi kita akan tolak 9.30 dengan 5 jam. Jadi kita akan buat 9.30. Kita akan tolak 5 jam. Bila 5 jam, minit tak ada, jadi kita buat sifar-sifar. Okay, sekarang kita tolak 30, kita tolak sifar, kita jadi 30. Kemudian 9 tolak 5, kita dapat 4. Jadi kita dapat sini, bezanya ialah 4 jam 30. Maka kita nyatakan waktunya ialah jam. Kita tulis, kalau dia AM, kita buat sifar dekat depan. Okay? Jadi jam sifar 4.30. Okay, jawapan yang cikgu nyatakan ini ialah sistem 24 jam. Tapi andai kata awak nak jawab dalam sistem 24 jam, jadi jawapannya ialah, kita tulis, tapi kena jawab satu lah, jangan jawab dua macam ni, cikgu tunjuk je. Okay. So kita tulis ni 4.30 AM. Okay. Inilah dia jawapan untuk soalan C1 Roman. Okay. Ada dua jawapan, pilih salah satu lah yang mana kita selesa. Okay, kita teruskan dengan soalan 2, Roman 2. Puan Smith berada di London menonton siaran tertunda persidangan itu selama 40 minit. Okay, siaran tertunda ni maksudnya dia tengok di waktu lain lah. Okay. Jadi waktu di London lewat 7 jam dari Putrajaya. Nyatakan waktu Puan Smith menonton siaran tertunda itu. Okay, sekarang ni dia kata waktu di London lewat 7 jam. Okay, jadi dia tanya nyatakan waktu Puan Smith menonton, itu saja. 40 minit ni apa maksud dia? Maksudnya dia lewat tengok je lah, lewat tengok 40 minit. Okay, jadi kita akan buat bentuk lazim dahulu, tapi sebelum tu seperti biasa kita buat arah mata angin ni, penting untuk kita faham keadaannya. Okay, jadi seperti biasa kita buat sini 3. Sekejap Bismillah. 3. Okey. Kemudian seperti biasa kita maklumat yang kita tahu ialah Malaysia. Jadi Malaysia kita letak dekat tengah. M itu ialah Malaysia. Dan penting kita letak matahari. Jadi London seperti di Finland, dia ialah negara Eropah. Okay? Jadi kita tulis ni London. London itu ialah negara England. Jadi kita buat E. Kalau kita dah keliru, kita letak L lah. Okay? Jadi bezanya lewat 7 jam. 7 jam.
Maksudnya Malaysia berada di hadapan juga, mendahului 7 jam. Okay, so kita buat bentuk lazim pula. Jadi seperti biasa kita buat jam dan minit. Okay, so kita akan tolak. Okay, kita ambil waktu di Malaysia. Jadi waktu di Malaysia sama macam soalan tadi, ialah 9.30. Okay. Jadi kita tulis 9.30. Kemudian kita akan tolak 7 jam. Tolak 7 jam. Okay. Jadi minit juga tidak ada. Jadi kita buat sifar. Sekarang kita tolak. Jadi sifar tolak sifar, sifar. 3 tolak sifar, 3. 9 tolak 7, 2. Okay, jadi kita dapat waktu untuk Puan Smith menonton siaran tertunda ini asalnya ialah pukul 2.30 AM. Tetapi oleh kerana kita tengok sini, siaran tertunda yang mana dia lewat menonton selama 40 minit. So, kita akan tambahkan 40 minit. Jadi, kita tambah 40 minit. Jadi, kita tambah sikit untuk ni. Garisan ni. Okey. Jadi, kita boleh tambah sekaligus, iaitu 30 tambah 40, kita dapat 10. Ini 3 tambah 4, kita dapat 7. Okey. Kemudian 2. Okey, masih lagi ada sedikit masalah, iaitu kalau jam, kita tak boleh tulis pukul 2.70 kan, masa dan waktu kan. So 70 ini ialah 70 minit. Jadi sudah melebihi 1 jam. Kerana 1 jam itu 60 minit. Jadi kita tolak 60 kat sini. Bila kita tolak 60, secara automatik dia akan jadi di rumah jam 1 jam. Okey. Jadi kita tambahkan kat sini, kat jam 1 jam. Okey, kita dapat 70 tolak 60, kita dapat 10, 2 tambah 1, 3. Okey, maka kita dapat waktu untuk Puan Smith menonton siaran tertunda iaitu pukul 3.10 AM ataupun dalam sistem 12 jam kita tulis jam sifar 3 10. Okey. Ini kalau sistem 24 jam. Kalau sistem 12 jam, kita tulis 3.10 AM. Jadi, inilah dia jawapan untuk soalan 2 Roman, C2 Roman. Jadi, dengan itu, tamatlah sudah uji minda kita pada hari ini untuk tajuk penyelesaian masalah melibatkan masa bagi muka surat 153. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik ialah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.